إلى ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafahkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi meneruskan kelas pengajian kita. Moga-moga dengan pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di pertemuan kita pada kali ini kita sambung perbincangan kitab Safinatun Najah yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam, ilmu fiqh, boleh dikatakan asas dalam ilmu fiqh. Sambungannya di Wat-Tartib. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Ambil atas sikit. Wan niyyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda wasli awwali juz'in minal wajhi. Bermula makna niat itu apa ni? Niat itu membaca sesuatu padahal disertakan dengan memperbuatnya. Qasad melakukan satu-satu perbuatan diserta dengan perbuatan. Tak boleh kita niat dulu, lepas tu 3 jam akan datang baru nak buat. Macam kita nak solat, turun daripada rumah niat dah, niat nak solat, sampai kat masjid tak payah niat. Itu tak betul. Dalam mazhab Syafi'i kita terjemahan niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, dengan maksud qasad melakukan satu-satu perbuatan amal ibadah disertai terus dengan perbuatan. Macam kita duk niat solat, kita pasang niat bila mana kita ucap takbiratul ihram, disertakan dengan isyarat takbir. Dalam hati niat, dengan lidah lafaz Allahu Akbar. Dalam bab wudu, bila mana kena je air di anggota muka ni, pasang niat, pasang kira muqtarinah. Jangan belum kena air lagi ada niat dah, tak betul. Maksud muqtarinah disertai dengan perbuatan. Anggota yang mula-mula sekali muka. Lafaz boleh. Lafaz tak apa. Lafaz tak apa. Dalam mazhab Syafi'i kita bertalaffuz dengan lafaz niat itu hukumnya sunat. Lafaz niat sebelum solat hukumnya sunat. Kenapa? Kerana nak menghadirkan niat dalam hati kita. Bila mana hak betul-betul kita nak niat tu, apa yang kita lafaz, hukumnya sunat. Tapi kalau tak lafaz pun tak apa. Tak lafaz pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dihukumkan lafaz tersebut ialah dengan hukum sunat. Pahala free. Pahala free. Kalau kita lafaz dapat pahala, tak lafaz pun tak apa, janji hak kita niat tu betul. Dalam bab wuduk pun sama. Bila mana kita nak ambil wuduk, kena jahil dengan anggota wuduk di anggota muka sebagai anggota yang pertama yang diwajibkan, kita pasang niat. Pasang niat. Mahalluha al-qalbu, bermula tempatnya, tempat niat itu hati. Di dalam hati. Kalau kita lafaz di lidah tu bukan lafaz, bukan niat tu baru lafaz. Lafaz tu tak kira.
Tak kira. Wa talaffuzu biha sunnatun, bermula melafazkan dengan niat itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Walaupun ada setengah-setengah grup Wahabi dia kata ni bid'ah pasal Nabi tak buat. Betul Nabi tak buat, tapi dibincang oleh para ulama fiqh khususnya dalam mazhab Syafi'i kita, nak mengingatkan apa yang di hati kita bermula pada lidah. Bila mana lidah kita ucap, di telinga dengar, besar kemungkinan akan mengingatkan hati kita dengan niat apa yang akan kita niat masa kita melafazkan takbir, dan di hati kita menghadirkan niat yang sepatutnya. Wa waqtuha inda wasli, nisbah pada wudu, bermula waktunya waktu niat itu pada ketika membasuh awal juz'in minal wajhi, pada awal suku daripada muka. Kita basuh kena je air dari bahagian muka ni, kalau boleh bahagian atas. Kena je suku daripada bahagian muka kita. Pasalnya saja aku ambil wudu lillahi ta'ala. Kira tu. Okay, seterusnya wat tartibu an la tuqaddima udwan ala udwi, dan bermula tertib. Bila mana kita ambil wudu, tertib tu wajib ni dalam bab ni. Bermula tertib itu bahawa jangan mendahulukan satu anggota atas satu anggota yang lain. Kena ikut turutan. Jangan mula-mula basuh muka, lepas tu basuh kaki, dengan sebab kaki ni tempat yang kiranya paling kotor lah pasal kita berjalan atas tanah. Kita basuh kaki, lepas tu baru nak basuh anggota lain. Tak sah. Kerana apa? Kerana tertib. Tertib tu merupakan salah satu benda wajib juga, walaupun dia tak payah basuh, tapi susunan tu kira wajib sebenarnya. 4 yang perlu dibasuh dan 2 hak tak payah basuh tu, walaupun tak payah, ia tetap hukumnya wajib. Hak wajib tadi mana? Muka, lepas tu tangan sampai ke siku, sedikit kepala, lepas tu kaki. Susunan dia macam tu paling-paling common. Kalau kita ni ada air yang sekadar cukup, maka basuh yang wajib-wajib. Basuh sekadar wajib. Kalau boleh basuh sekali tak apa. Kalau air tu sekadar yang cukup, sekali cukup. Sekali pun kira cukup dah maksud sekali tu hak kepala. Hak kepala ni daripada gigi rambut, asas gigi rambut sampai ke bawah dada. Jangan gigi rambut kita bila mana berlalu masa gigi rambut kat mana dah jadi? Kat belakang. Dah botak kepala, gigi rambut kat belakang jadi tak kira yang tu. Dia kira hak asal. Asal gigi rambut ni dia. Ni. Macam saya ni sini. Ni. Gigi rambut ni kira sini. Walaupun sikit lagi botak, contohnya gigi rambut kat mana? Kat belakang. Tak, jangan basuh muka sampai belakang sana. Susah pula. Dah, sini dia. Sini dia. Pada apa ni gigi rambut atas ni, lepas tu sampai bawah. Sampai bawah dagu, daripada cuping telinga kanan, daripada ke telinga gigi. Termasuklah apa ni? Side band ni. Bagi muslimah, hak rambut panjang hak dia letak atas ni tu, kalau dia terlepas pandang letak atas ni tu, kalau tak sengaja tak apalah, tapi kalau dia sengaja sebut kata ambil wudu, ambil rambut sini, letak sini. Kenapa? Kerana susah. Maka wudunya sah tak? Tak sah masa tu. Kenapa? Kerana tidak meratakan anggota wudu. Muka tu sebagai anggota yang wajib, tak sah. Tak sah. Nak selamat, potong awal-awal. Nak selamat, potong awal-awal. Bagi muslimah, bagi orang lelaki, bagi muslimi rasanya tak ada masalah kot. Pasal ni pilih. Ada juga? Ada juga. Janggut ni kalau sekadar biasa macam saya ni, kena rata lah. Tapi kalau janggut tebal, maksud tebal ni, tengok bahagian depan tak nampak belakang. Kalau butuh masuk sesat, tu kira tebal. Maknanya dia kena menyelati lah. Tak apa tak kata, sekadar menyelati lah.
lalu-lalu itu. Kan. Tapi macam kita ada masalah tu. Ini lain, ini luar biasa. Ni pak tengok bahagian depan tak nampak belakang. Hak ni kira tebal. Kira tebal. Ha? Mana? Ha, ni kena ni. Kalau sifat air Ustaz, sifat air ni dia ada kata capillary effect. Kalau ada ruang ni, dia akan cuba, kalau ada ruang yang halus, dia akan cuba masuk. Ya. So, maknanya kalau kita niat dia mana kita tekan dia, memang dia akan masuk. Kita niat dia gitu. dah sampai kulit dah. Kodak gitu, tapi kalau untuk nak mengesahkan benda tu ambil hak sunat lagi, bagi jangkuk yang tebal, menyelati. Sempurna walaupun tak rata. Walaupun kalau kita nak basuh satu-satu, penat kita. Tak, dalam bak ni menyelati. Tekan gitu pun kira dah masuk dah. Tapi ambil sempurna lagi, menyelati. Macam kita cerita masalah berkaitan dengan apa ni, tayamum. Tayamum ni bukan suruh rata sebenarnya. Bukan suruh rata satu-satu ni. Jelah-jelah ni debu ni nak rata ke mana rata. Memang takkan rata sebenarnya. Pasal debu. Maknanya kita buat sekadar biasa dengan kaedah yang betul. Buat macam tu. Kira-kira tu. Jangan pula gosok satu-satu. Susah Ustaz nak masuk dalam. Ni celah hukum ni macam mana ni? Bukan suruh buat macam tu. Ada seorang tanya, dia tanya, dia kata, Ustaz kalau orang yang berjunuk macam mana? Nak tayamum. Susah lah Ustaz nak kena semua sekali satu badan. Apa pula satu badan? Masa kita bagi kuliah maghrib, dia tak datang. Lepas tu, masa tak ada air, dia pun nak. Lepas tu pening kepala dia. Telefon tanya kita buat macam mana. Pukul 3:30 pagi telefon tanya. Boleh. Nak buat macam mana? Ada kisah sahabat tu. Ada kisah sahabat tu. Ada kisah sahabat tu. Tapi ada berlaku zaman kita hari ni. Ada orang telefon tanya, kata penat juga macam ni kata. Anggota tayamum ni dua je, muka dan tangan je sampai ke siku ni. Ni nak basuh, nak guling debu, tak betul macam tu. Guling debu banyak guna debu. Okey tengok. Maknanya tertib ni wajib juga. Tak boleh kita basuh langgar tertib tadi. Maknanya daripada muka, tangan, kepala, kaki. Itu tertib wajib lah. Sunnah wajib. Tapi kalau kita nak tambah sunat-sunat lagi, macam biasalah. Mulakan dengan apa? Basuh tangan. Baca bismillah. Ada depan yang sunat-sunat lagi tu. Baca bismillah. Lepas tu bergumur-gumur. Lepas tu masuk air dalam hidung. Sunat tu. Dia disbalik masukkan air dalam hidung sebenarnya nak kurangkan penyakit sesama. Bila mana kita selalu masuk air dalam hidung, dia susah kena penyakit sesama. Demam sesama. Masukkan air dalam hidung, masuk, lepas tu buang. Jangan masuk terdadak. Tak, masuk buang balik. Okey. Lepas tu baru basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Tangan sampai siku nak lebih sunat lagi, lebih. Daripada siku sampai ke bahu ni, separuh daripada siku, antara siku dan bahu ni separuh. Sunat, ambil sempurna. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sunat lebih kan. Lepas tu sedikit kepala. Maksud sedikit kepala ni sempurna walaupun sekadar 3 helai rambut. Tak kira lah mana-mana bahagian kepala. Nak depan boleh, belakang boleh, mana-mana boleh. Cuma afdal bahagian depan. Sempurna lagi buat macam ni. Tolak ke belakang, tolak ke depan. Kira satu tu. Nak buat lagi boleh ke? Kurang 3 lah. Nak ambil pahala sunat. Kena 2 tak kalau satu boleh. Boleh? Satu tangan boleh. Boleh ke? Tapi kaedah asal dia macam ni. Kalau kita tengok dalam kitab lah, apa ni? 2 tangan. Ke depan. Lepas tu basuh telinga. Kaedah basuh telinga ni anak tengok macam-macam ni. Ada seni gitu dia. Sunnah tu. Kalau kita nak buat benda sunat, bagi betul-betul. Kita buat. Okey, tak apalah. Kita tengok telinga anak ni. Tapi telinga tak boleh nak tukar kita lagi.
Ya hamba Allah. Lain okey belaka, selek di telinga. Kantoi juga. Okey. Ni kita dah apa ni? Kenakan air kat tangan kita, telinga ni. Okey ni, daripada bawah. Gerakkan jari apa ni? Ibu jari. Okey. Ke depan, ke belakang, bahagian dalam pula. Ke depan, ke belakang. Satu. Boleh? Hak dah tengok hari ni macam mana? Dia ambil tinggal Ha, gitu. Ustaz. Ha? Basuh macam mana? Orang ni ambil air. Ha. Oh, betul je kok tapi tak kena lah dengan kaedah. Han. Lagi sedap. Okey, anak tunjuk lagi sekali ya. Nampak. Okey ni. Dulu anak pun tak tahu kok ni selepas masuk belajar di pondok. Han. Tu guru bagi tahu gini kaedah kata macam ni. Hak masa sekolah dulu kita ni kadang-kadang pas kita celup kepala dalam kolor tu kira sekali selalu. Dia jamak selalu. Sekali Ustaz. Ha. Sekali lah. Sekali jalan. Kadang-kadang macam tu je kita buat. Pokoknya dia ada apa ni kaedah dia. Letak ini lagi telunjuk dalam telinga, lepas tu ibu jari bahagian belakang bawa ke depan dulu. Hak atas hak ibu jari jangan kerja dulu. Bawa ke depan, tarik ke belakang, lepas tu naik yang dalam pula naik sini, lepas tu turun balik. Boleh? InsyaAllah. Okey. Lepas tu basuh kaki. Basuh kaki sampai ke buku lali. Dan sunat kita lebihkan sikit. Atas pada buku lali tu lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Sunat. Okey. Tu Tekuk. nak duduk sini. Ni. Nak sini. Lepas pada sini, pergi sini. Oh, dia tak ada masalah. Kan? Kalau pun pula saya angkat ke atas ke ataupun dia angkat ke ataupun Lepas lepas sini tak ada masalah dah. Di sini tak masuk dalam bab sunat dah. Oh, kadang-kadang dia angkat sudah. Kalau kena sini ni jadi sejuk sedap lagi. Kena ni sejuk. Dulu masa kecil-kecil tu dia lepas masuk telinga basuh belakang tengkuk. Ha. Kita belajar Wah, kita ya. nak ayat masa kecil dulu tapi bila Boleh kau? Selesa. Ha? Tak ada ukur Ustaz. Dia masuk. Seingat anak tak ada apa-apa lah. Maknanya kalau kita buat tu apa ni tambah sihat lah. Sejuk. Sihat sejuk. Oh, bukan sunat ya? Tak ada. Tengok. Nampak. Okay, seterusnya wal ma'u qalilun wa kathirun. Dan bermula air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Al-qalilu madunal qullataini. Bermula air yang sedikit itu iaitu yang kurang dari 2 kolak. Dikira dalam bab air itu air sedikit, air yang tak cukup 2 kolak. 2 kolak ni ada perbezaan pendapat yang banyak. Kalau dalam kitab-kitab durah dulu-dululah dia sebut 500 kati Baghdadi. Kati tu anak tak pernah tengok, cuma dengar. 500 kati Baghdadi. Tu kat tangan Allah tu. Ataupun kita boleh juga sama dengan 194.875 kg. apa saya maksud? 192.875 kg. Tu kalau kita timbangkan kilo, Dia mudah je. Air ni sekilo 1 liter. Dia meter Timbang air kilo. lah. timbang 1 kilo air 1 liter. Ataupun ada setengah kitab sebut juga, Maknanya kalau kg ni kalau nak kira liter, kalau dalam fiqhul adillah, dia sebut dalam 270 liter. 270 liter. Kalau dalam kitab-kitab dulu dia sebut juga dalam bab tin minyak tanah. Pernah tengok tin minyak tanah? Tahu lah. Pak segi. Anak tak pastilah besar dia macam mana. Besar. Dia kata dalam tinggi tinggi besar kan. Dalam lebih kurangnya Tim biskut lah. 10 liter. 9 10 liter. ke 10 tin minyak tanah. 9 ke 10. Tu pun ada khilaf. Ada setengah-setengah kitab sebut sampai 11, 12 tin minyak tanah. 15 pun ada. Pak benda ni bukan kiraan yang tepat lah. 500 cukup apa Baghdadi? 500 kati Baghdadi. Kati ya. Kati. Okey.
Baghdad. Bukan kati kita. Kati Baghdad anak pun kurang pasti. Kita maaf. Ustaz, kalau ikut jumlah ni, dia okeylah kita ambil fakta sains sikit Ustaz. Okey. 1 liter air bersamaan dengan 1 kilo. That is fakta. 1 liter tu 1 kilo. 1 liter air dengan 1 kilo. Maknanya kalau 192 liter air ni, 192 kilo air ni bermaksud 192 liter. Dan kalau Ustaz kata dia 270 liter tu mana lebih lagi lah. Ada. Ada setengah 270, 280 pun ada. Sebab benda ni kiraan yang tidak tepat lah, maknanya bila mana khilaf kita boleh guna mana-mana, tapi kalau boleh ambil lebih. Bila mana ada khilaf-khilaf benda-benda gini, ambil lebih, cari lebih. Ruang tu lebih selamat. Cuma ukuran hak paling senang, tak payah cari kilo, tak payah cari tin minyak tanah, tak payah cari dengan cara macam mana? Ukuran hasta. Bagi ukuran hasta pula macam mana? Kalau tepat tu 4 segi tepat. Maka ukuran dia 1/4 hasta. 1/4 hasta dalam, lebar, tinggi, dalam dan tinggi itu sama lah. Dalam, panjang, lebar 1/3. 1/3. Maknanya 1 suku. Ini lebih kurang ni. Panjang dalam macam tu, lebar macam tu, lepas tu panjang, tinggi dan dalam tadi. Macam tu juga. Tu. Tu paling simple, paling senang nak buat ukuran. Buat ukuran macam tu. Kalau kita tengok sini, cuma nak bagi pendapat je lah. Sila. Kalau 192 liter ni, kita ambil 200 lah. 200 liter lah. Kalau 200 liter, cara nak senang apa 1 drum minyak tu, drum besar pula tu. Dah cukup. 200, sebenarnya 210 liter tu. Cukup lah tu. Cukup. Anda ingat masa belajar di pondok dulu, apa ni? Keret telaga tu panggil apa? Keret. Keret telaga kat sini. Sini apa? Panggil apa sini? Palung. Satu palung tu. Kita ukur. Sebab dia ada apa ni, keret telaga tu, ada hak jenis besar, ada hak jenis kecil. Anak ukur macam tu. Selepas pada tahu kaedah ni, kita balik nak mandi pun, kita selah macam tu. Sebab nak ambil wuduk pula dalam tu. Ada hak mandi wajib situ pun ada, tak kira. Sebab kita nak guna, nak ambil wuduk pun situ, semua situ. Kita ukur dulu. Pasal bila mana kalau kita boleh celup. Tak ada orang boleh terjun dalam tu. Boleh terjun dalam tu, selesai. Dalam lebih kurang 2 kg, lebih kurang. Ukuran dia, tapi keret telaga ni ada besar kecil. Tu susah. Pada anak ukur dengan kaedah tadilah. Kadang-kadang ada setengah kitab dia ukur ukuran panjang dia satu ni, ukuran dalam dia satu hasta ni, ukuran lebar dia 2 hasta, lepas tu lebar pula, panjang dia 2 hasta dan ukuran lebar 1 hasta. Kira cukup. Kalau Bulat lah keret tu. Kok bulat tu? Kira macam tu. Palung pula. Macam ni kadang-kadang dia bulat dia kecil, tapi dia Panjang. Kira panjang pula. Kalau tu kena kira liter tu lah. Tu wallahu alam. Tapi Macam kena biru kira. lah, hak biru. Hak biru tu. Dia muka dia kecil ni, Tapi panjang. Ha. Masuk tinggi dia. Atau pun ambil kiraan liter tadi. Kalau nak buat kiraan liter boleh kok. Boleh. Boleh. Boleh tengok dia punya diameter. Kena kira pada anak lebih senang kira gini. Kira hasta tadi. Kita buat ukuran, kita basi. Kalau kira hasta, bulat tu tak cukup tu. Cukup. Macam dia bunyi. Basi pula basi. Hak lebih-lebih tu kira basi. Dia dalam lah. Tapi dalam lebih. Dalam lebih kira basi dengan dalam tu. Dia basi dengan gitu. Itu paling mudah, tak payah cari kilo, tak payah cari kati Baghdad ni. Susah nak main timbang-timbang. Kita main kira hak ada dah dekat di badan kita tu, main ukur je. Cuma kaedah tu kadang-kadang kita tahu nak ukur macam mana. Hari ni kita tahu boleh ukur, tapi jangan ukur kat kolah tu. Tu bukan 2 kolah tu, kat kolah tu. Walaupun 1 kolah. 1 je kolah, tapi air hak dalam tu bukan 2 kolah tu. Tu dah berpuluh-puluh kolah. Tak tahu dah berapa puluh kolah.
Beratus kolah entah. Okey, tengok. Maknanya kita faham di sini al-qalilu madunal kullataini. Formula air yang sedikit itu yang kurang daripada 2 kolah. Tu kira sikit. Al-kathiru ay ma'ul kathiru. Al-kasiru kullatani. Bermula air yang banyak ialah 2 kolah. So kata hak cerita tadi ni. Fal aksaru ataupun lebih, 2 kolah ataupun lebih tu kira banyak. Satu sungai, satu kolah besar. Walaupun satu kolah tapi lebih daripada sukatan hak kita cerita tadi tu kira banyak. Kira banyak. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Bermula air yang sedikit itu najis dia dengan sebab kejatuhan najis padanya. Pada air yang sedikit tadi dia jadi najis. Contohnya air ni satu baldi je, tiba-tiba jatuh air, jatuh tercicak dalam tu. Air tu tengok tak berubah pun. Tak tukar warna pun, rasa pun tak berubah. Semua tiga kedudukan, warna, rasa dan bau. Tak ada apa-apa. Air tu tetap dikira air mutanajis dia panggil. Air mutanajis. Wa illam yataghayyar, dan sekalipun tidak berubah. Sekalipun tak berubah. Dah masuk najis dalam tu, sekalipun tak berubah kira najis. Pasal apa? Pasal jatuh najis. Tapi kalau jatuh air mustakmal lain pula. Dia bab lain pula. Mustakmal contohnya macam mana? Baldi. Kita mandi junub. Baldi ni air mutlak, duduk sebelah. Kita pun mandi dengan paip tu. Paip pancuk shower tu. Mandi, gosok. Hak gugur tu kira mustakmal tu. Tiba-tiba masuk dalam masuk dalam kolah yang tak cukup 2 kolah tu, ataupun dalam baldi tu. Lepas ni nak ambil wuduk dengan air dalam baldi tu. Mustakmal lah. Mengecik. Percikan. Bukan ambil air mustakmal masuk dalam tu. Bukan macam tu. Hak ni percikan. Dia tak jadi mustakmal. Tak jadi mustakmal dalam bab ni. Dia tetap jadi mutlak. Dia tetap jadi mutlak. Tak jadi mutlak. Tapi kalau buat macam ni boleh tak? Kita ambil air dalam baldi, ambil wuduk dalam baldi, celup dalam tu, masuk dalam tu, semua dalam tu. Tu mustakmal dia pasti. Walaupun dekat-dekat nak sama orang tadi tu, tapi sikit je perbezaan dia. Ambil air, jatuh dalam tu. Tak cukup 2 kolah dalam baldi, maka mustakmal air tersebut. Untuk basuhan seterusnya dah air mustakmal sikit. Tapi kalau dalam bab tadi, percikan daripada air mandi wajib kita, air ambil wuduk kita, mustakmal dengan sebab ambil wuduk. Maksud mustakmal ni pula kena faham kot ni. Mustakmal akan jadi mustakmal ni dengan sebab basuhan yang wajib. Maknanya basuhan kedua, ketiga tu, hak tu tak kira mustakmal tu. Tak kira mustakmal. Air yang pertama. Maksud pertama tadi, contohnya kita basuh muka. Anggota muka atas ni, ke bawah ni, kiri kanan. Basuh muka. Sekali rata dengan air tersebut baru kira sekali. Maksud sekali ketika selagi mana tak rata, tak kira sekali. Walaupun dah buat perbuatan 3 kali dah, tapi baru sekali rata, kira sekali. Bila masa jadi kira sekali dah? Bila mana sekali rata? Sebab tu bila mana kita letak tangan kita kat muka ni dengan air yang sedikit contohnya, basah tangan kita, gosok, jangan terangkat. Bila mana terangkat, letak balik, mustakmal. Mustakmal. Biasa dalam kerusu haji umrah dia cerita kaedah ambil wuduk menggunakan air yang sedikit, guna spray tu. Sikit ambil. Kaedah. Sikit je air, 1 botol mineral je.
Haji bawa balik mengerjakan haji. Sikit je. Kan? Tunggu nak pergi ambil wudu. Kita dah tengah-tengah tu. Tiba-tiba, tak ada wudu masa tu. Nak ambil kat mana? Situ juga boleh ambil. Air ada di tepi kita ni. Biasa standby air. Apa dalam poket kita ni, dalam beg kita. Situ juga boleh ambil. Handbag kecil. Situ juga boleh ambil. Dengan kaedah tadi. Tapi kalau kita main kaedah kita sendiri, tak belajar, memanglah satu kolah tak cukup. Kan? Tak cukup. Okay, boleh? Mana lah? Ayat sedikit. Wa illam yataghayyar. Maknanya air yang sedikit ni kalau jatuh najis dalamnya sekalipun tak berubah maka dia tetap dipanggil mutanajjis. Wal kasiru la yatanajjasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan bermula yang banyak, air yang banyak. Maksud banyak tadi macam mana? 2 kolak ataupun lebih. Itu air banyak. 2 kolak ataupun lebih. Bermula air yang banyak la yatanajjas. Tiada najis. Maknanya tidak menjadi najis ia kecuali iza taghayyar ta'muhu, kecuali berubah. 3 perkara. Yang pertama ta'muhu, yang kedua launuhu, yang ketiga rihu. Ataupun salah satu daripada ketiga-tiga. Berkaitan dengan rasa, warna ataupun bau. Ketiga-tiga sekali ataupun salah satu. Maknanya kan air dalam satu kolom ni. Satu kolom. Tiba-tiba cicak berak situ. Ataupun anak kecil pergi mandi situ, dia pun buang situ. Buang situ. Jangan buang air tu. Kena tengok keadaan. Kalau berubah salah satu daripada 3, baru buang. Kalau tak berubah, guna. Bukan sekadar boleh ambil wudu. Boleh minum. Boleh minum. Tengok-tengok ada terapur je. Kejap sana, kejap sini. Kan? Tengok. Buat air ni. Kan? Tengok-tengok. Ya betul ni. Nak praktis hak kita belajar ni. Jangan buang air. Kecuali berubah salah satu daripada 3 ataupun ketiga-tiganya sekali berubah. Warna rasa dah bau. Tengok test power dulu. Warna berubah tak? Tak ada berubah. Rasa? Nak rasa? Bau dulu. Bau dulu. Ambil ni. Tak ada bau. Bau rasa. Ada bau rasa. Okay, tak ada rasa masak ke masih ke? Guna. Guna. Boleh guna. Tapi anak tak nak guna. Kalau tahu dah terkapur cari hal lain gitu. Cuma dari segi hukum boleh tak? Boleh. Pernah berlaku di masjid tempat anak. Ada seorang ibu. Dia pergi buka pamper anak dia, basuh. Di kolam masjid. Ada tempat duduk siap selesa kan. Dia buat pamper tu, budak tu bukan berak lah, mana kecil. Dia nak tukar kan banyak. Dalam sekali letak di tembok kolam tu, atas tu, letak tu bingkai tu. Lalas sekali jatuh dalam tu, lupa dia nak ambil terus itu. Lalas sekali pergi siap, biar betul pamper buang dalam ni. Satu kolok dia buang air. Satu kolok buang air. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Tu bukan 2 kolok air tu. Berpuluh-puluh kolok. Kena tengok 3 keadaan tadi. Kalau air tu banyak, baru tukar je air. Bersih lagi kalau kira. Tengok. Warna macam mana? Okey. Bau? Tak ada bau air kecil pun. Rasa? Cuba test sikit. Kalau tak ada rasa masam kan masih, jangan buang air. Pasal hukumnya masih lagi lulu pada hukum syaraknya, air tu masih lagi air mutlak. Tu lebih mujarab sebenarnya. Ada setengah orang dia nak ambil kolam air, lu ambil air. Bak berubat. Air kolam masjid. Boleh tak ada masalah? Kita mengaji ni. Okey, tengok seterusnya. Semua jenis najis Ustaz. Najis, semua jenis najis. Bangkai dia masuk ke bangkai. Kucing jatuh dalam Tak berubah lagi bau kucing dia. jatuh. Selagi mana tak berubah 3 perkara tadi.
Termasuk najis mughallazah. Termasuk najis mughallazah. Macam mana? Tergamak? Ada kata ada kucing dalam Ustaz. Ada kucing. Bangkai kucing kat dalam. Ada bangkai kucing dalam tu. Bangkai kucing kat dalam. Tengok tiga perkara tadi. Tengok tiga perkara tadi. Kalau berlaku salah satu, berubah salah satu daripada tiga tadi, dah. Satu mesti Buang. bau. Macam mana? Bau mesti bau. Kalau dah bau, buanglah. Tapi kalau tak bau sekalipun, kalau anak sendirilah secara peribadi, memang tak nak lah anak. Memang. Kalau dah tertelan air tu memang rasa-rasa 3 hari tak makan nasi tu. Ada selera. Saya bagi contoh macam ni, satu kolam dekat saya minggu ni sebelah ni. Siap. Kita masa tak ada air dulu. Masa Catuan air? Catuan kita tak ada masalah kat sini. Dalam ni sebab kita ada kaki besar. Masa kan ada paip pecah dulu yang 3 hari 4 hari tak ada air tu, yang satu tak ada air tu. So jadi kolam tu dari tempat orang ambil sembahyang ke ambil apa, walaupun kolam tu orang duk mandi dah, orang duk kecil kat tapi benda tu dia tak Tengok kedudukan tu. siapa suruh dah kolam tu ambil. Tengok kedudukan tiga perkara tadi. Bila mana dia mutlak ni jatuh najis, jatuh apa saja kecuali tak berubah, maka dia kekal mutlak. Satu lagi kolam tu dia tambah klorin, bau klorin dia kuat. Kalau bau klorin tak apa. Bau klorin tak apa. Lepas tu hak berubah dengan sebab tanah, tak apa juga kira mutlak lagi. Contohnya hujan kat bukit, kat ulu. Tengok, mari-mari sampai kat kita macam teh tarik. Air garam. Macam teh tarik. Boleh ambil pun tu tak? Berubah dengan sebab tanah, dikira masih lagi mutlak. Lepas tu berubah dengan sebab apa tu dia panggil bedil tu? Belerang. Berubah dengan sebab belerang. Mari-mari tengok. Belerang. Bau tu bau ada tu. Dengan sebab belerang, dengan sebab asal tanah tu. Belerang ni daripada tanah, maka kira masih lagi mutlak ketika. Boleh? Cuma bergantung pada kita lah. Bergantung pada kita. Nak tak nak, hak tu tanya diri kita sendiri lah. Tanya diri kita sendiri. Kalau kita nak silakan. Tapi kalau kita tak nak, ada pilihan lain, cari pilihan lain. Kalau keluar tu belum tak? Belum tak apa. Belum tu asal kira asal. Dia dah antara Syafi'i dengan Hambali dah sama tak dia punya cara apa air apa kayak kita air dia. Apa sukatan? Nak kata nak tengok Hambali dengan Syafi'i. Wallahu a'lam. Cuma ada dalam mazhab selain daripada Syafi'i itu ada boleh ambil air dalam satu baldi gitu. Boleh jadi dia ada. Ada saya tengok banyak Hambali. Dalam baldi itu pun jadi dia bang. Cuma kita cerita hak kita lah sebenarnya. Kita nak tahulah tentu dia tak dia dah biasa itu kita tegur dia. Sedangkan Tak dia payah tegur lah. Kalau Arab kita tahu dah dia tu mazhab lain pada kita, tak payah kita. Mana kita bawa cara kita lah. Bawa cara kita belajar. Itu yang berlaku masa yang saya cakap itu masa dekat tabung haji tu, kat Kelana Jaya. Kawan tu letak cawan, Wahab dah tepi kolah tu. Ambil dalam cawan, celupkan cawan. Ambil kan. Wahab saya sebelah kolah aje. Kenapa ya tak? Melainkan Rugi gitu kita. Kalau dah Lebih afdal kita celup dulu dalam. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i. Hambali dan Syafi'i Hambali aja apa tu tadi. Cuma kita lah anak kurang pastilah nak cerita cara terperinci dalam mazhab selain pada Syafi'i ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak salah fakta. Selamat. Okey terus. Mujibatul ghusli sittatun. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Okey, bermula yang mewajibkan mandi. Wajib mandi. Ada 6 perkara. Yang pertama, ni benda-benda melibatkan sulit sikit, tapi tak apa. Kita belajar fiqh ni macam tu. Kita maaf. Yang pertama sekali memasukkan hasyafah pada faraj. Masukkan hasyafah. Hasyafah ni nak tahu lah kau tak payah nak urai. Kita maaf. Boleh lah. Boleh. Kalau budak-budak anak urai dah, tapi dengan sebab dah kahwin belaka ni.
Ada hak tak kahwin? Nak cerita juga. Helmet tahu helmet? Helmet. Tu. Maknanya anak cerita tak apa. Memasukkan hasyafah pada faraj dengan maksud tenggelam hasyafah di dalam faraj. Di dalam kemaluan perempuan. Masuk dalam tu, kalau separuh tak kira lagi. Tak sampai maksud. Dia nak tenggelam hasyafah tadi. Maknanya tenggelam semua kepala hasyafah tadi. Minta maaf lagi. Okey. Maka wajib mandi. Sekalipun tidak keluar tak keluar mandi. Sekalipun tidak mengeluarkan mandi, maka tetap wajib mandi ketika itu. Seterusnya wa khurujul mani, dan kedua keluar mani. Tak kira lah keluar mani dengan sebab apa ni, persetubuhan ke, dengan sebab mimpi ke, dengan sebab apa saja, walaupun tidak syar'i sekalipun. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Kalau kerja kuat tu kan, kita apa? Kadang-kadang kerja kuat Itu bukan mandi. Itu lain tu. Mandi ya. Dia ada lain. Kau tamu air kecil. Kenal lah kan? Banyak kenal lah kan? Okey. Nak Haji tanya ni kita cerita lah. Yang tamu air kecil lah. Kau tu kenal lah kan? Tak payah nak cerita lah. Yang kedua air mani. Air mani ni dia keluar dengan sebab apa? Dengan sebab syahwat. Dengan sebab syahwat. Tu kemuncak syahwat dia akan keluar. Yang pertama sekali dengan sebab biasa ghaliknya berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab syahwat, dengan sebab berlaku persetubuhan. Tak kiralah persetubuhan syar'i ataupun tak syar'i, keluar atau tak keluar. Mani tu. Ataupun dengan sebab mimpi. Kita tak bersetubuh dengan siapa-siapa, cuma mimpi je. Tiba-tiba bangun-bangun basah pakaian kita. Tu kira apa tu? Dengan sebab kita mimpi tadi bukan mimpi seorang-seorang kita, mimpi dengan seorang yang bukan jenis kita. Duduk sebelah kita, tidur sekali dengan kita. Bangun-bangun, basah. Mani juga kira tu. Kira mani ketika tu. Lepas tu yang seterusnya apa dah? Wajib. Mani dah tadi. kuat. Onani pula. Masuk ada apa? CCTV tak ada ni. Tengok sini. Lala sekali dia buat kerja yang tidak syar'i. Keluar mana ya tak? Dengan sebab kemuncak rasa. Rasa apa dia panggil? Syahwat lah ketika. Tengok-tengok keluar. Maka wajib juga. Wajib juga ketika tu mandi wajib. Ataupun dipanggil mandi mengangkat adab besar. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Sekalipun dengan binatang. Dengan binatang. Tengok-tengok orang tak ada. Binatang pun jadilah. Selesai dengan binatang. Wajib juga ketika tu. Wajib juga ketika tu mandi juga. Keluar mandi juga ketika tu. Macam mana? Tapi janganlah kesian binatang. Kalau binatang tu didapati kena bunuh binatang, tak boleh makan. Binatang putih mau risiko. Ya, dia kan tak ada baju sahabat di keluar ada dia. Ada juga? Saman berkawan. Yang buat ada orang jiran sebelah. Jiran sebelah. Jumpa dia tengok ada sama payung tu berkawan. Ada? Ya. Liwat dengan cara liwat. Tengok-tengok keluar mandi. Mandi semua tu walaupun syar'i, sama ada dengan kaedah syar'i ataupun dengan tidak syar'i, tetap wajib mandi. Sebenarnya air apa lagi? Kerja kuat tadi Ustaz. Air kerja kuat. Air kerja kuat ni air apa ni? Air mandi masa kita kerja kuat, masa kita letih. Wadi mazi. Apa bezaan al-wadi dan wadi? Nak cerita ni. Ini belajar. Okey. Masa kita kerja kuat, keluar air apa tu? Wadi. Air wadi. Air wadi. Masa kita kerja kuat, tengok-tengok keluar. Warna dia putih, jernih gitu. Kita kerja kuat, badan terlalu penat, tengok-tengok ada. Haji pegang cangkul daripada pagi sampai tengah hari. Tengok, air apa ni? Jangan balik mandi wajib. Jangan balik mandi wajib. Itu air bukan untuk mandi wajib tu. Itu air yang keluar dengan sebab kita terlalu penat, maka dia keluar juga. Dia panggil wadi. Lepas tu satu lagi dia panggil mazi. Mazi ni bila masa ni?
permulaan sebelum syahwat. Permulaan sebelum syahwat tu permulaan muqaddimah dia keluar hak tu dulu. Warna hampir-hampir dengan wadi tadi. Dekat-dekat nak sama. Dekat-dekat nak sama. Hak wajib mandinya hanya satu. Hak melibatkan air mandi. Tak kira lah dengan kaedah syar'i ataupun tidak syar'i. Wajib hukumnya mandi. Boleh? Macam mana? Ni patut benda ni tahu tak? Bukan kita belajar hormona buluh ni. Belajar hormona tahu lagi. Anak-anak kita hok mengaji sekolah pasti ni. Dah sampai sini kan mati Ustaz. Kan kita langkau Ustaz. Dah sampai sini kan. Kan kita langkau nanti tak payah ni. Okey, tengok seterusnya Dia nak ngajar anak cucu lah. Ada itu. Yang keberapa? Yang ketiga wal haidu. Yang ketiga yang mewajibkan mandi keluar haid. Ni bagi siapa ni? Bagi muslimah, bagi perempuan. Bagi perempuan wajib mandi ni. Keluar haid, sama ada haid pertama tanda sebagai cukup umur bagi perempuan ataupun haid yang sudah menjadi kebiasaan seterusnya pada setiap bulan, maka wajib mandi. Wajib mandi juga ketika tu. Cuma kena tengoklah kaedah haid ni. Lain orang lain. Kedudukan hari tu. Paling singkat berapa? Okey. Paling lama. Kedudukan haid ni paling lama 15 hari, 15 malam. Itu paling lama tu. Lebih pada 15 hari, 15 malam tu kira istihadah dipanggil. Kira istihadah. Bila mana istihadah? Kena mandilah. Walaupun darah tu ada lagi, kena mandi juga. Mandi junub dah. Mandi wajib. Mandi wajib, mandi macam biasa dengan kaedah biasa. Cuma bila mana istihadah dia ada cara lah, dia ada kaedah. Bila mana kita nak solat, basuh, tutup tempat-tempat yang patut supaya dia tak menitis lah, tak meleleh ke sana sini. Tutup elok-elok, ambil wudu. Ambil wudu, solat. Solat untuk satu waktu dan satu fardu dan beberapa sunat saja. Masuk waktu seterusnya, kena ulang balik. Kena ulang balik. Syarat nak mula tu masuk waktu dulu. Masuk waktu baru boleh boleh ambil wudu dengan kaedah tadi. Sebelum masuk waktu ada depan ni sebenarnya. Tapi kita awal ni kita cerita dulu. Itu kedudukan. Sila. Ambil balik wuduk tu mandi. Ambil balik wuduk. Bersihkan lah. Untuk yang next solat yang kedua tu. Solat yang kedua. Mandi sekali lagi ke? Apa yang diulang balik? Mandi ke? Bukan mandi. Wudu. Maksud anda ulang balik tu apabila masuk waktu yang kedua, selepas contohnya kita mula mandi tadi waktu zuhur. Nak solat zuhur ni. Dah mandi. Tengok Allah. Dah masuk hari ke-15, masuk hari ke-16. Tengok ada lagi. Mandi, lepas tu solat untuk satu waktu tu dengan kaedah anda cerita tadi. Bila masuk waktu asar, mula semula wudu tadi. Basuh tempat tertentu, tutup elok-elok, ambil wudu. Syarat nak ambil wudu tadi dah masuk waktu. Masuk waktu maghrib, ulang balik. Bukan ulang mandi ni. Tapi kalau nak mandi bukan mandi wajib dah masa tu. Mandi apa? Mandi biasa lah. Kalau nak mandi biasa, tak mandi pun tak apa. Hak wudu tu setiap waktu kena ambil. Tapi hari yang ke-16 baru start. Hari ke-16. 16 tu lah mandi. Hari ke-16. Mandi, lepas tu okey. Boleh dekat ni. Paling singkat 1 hari 1 malam. Paling singkat, paling singkat 1 hari 1 malam. Itu haid. Pertengahan 7 hari 7 malam. Atau pertengahan, ghalibnya pertengahan 7 hari 7 malam. Okay. Lepas tu kaedah lagi dalam perbahasan kitab Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila mana ni khusus bagi muslimat dan kita juga kena tahu ni. Banyak orang terbabah dalam bab ni sebenarnya. Dalam kita memahami kedudukan haid ni sebenarnya. Contohnya kita tengok kering haid ni. Muslimat dia ambil tisu, benda-benda yang kiranya tidak menyerupai warna darah.
ambil. Tisu ke, kain putih ke, ambil letak tempat-tempat yang sepatutnya. Tengok-tengok, kering. Masa tu pukul berapa masa tu? Contoh. Masuk waktu asar ketika tu. Dah masuk waktu asar. Waktu asar ni. Kita tengok, dah kering ni. Macam mana kedudukan dia? Dia kena mandi seberapa segera dan dia kena qada. Apa ni Zul? Dia kena qada Zul, kedudukan. Pasal apa? Pasal dikhawatiri kering ketika tu bukan lagi dalam dalam waktu asar, dia kering sebelum lagi. Dikhawatiri ambil jalan terbaik apa ni qada yang sebelum. Kalau apa kata 2 minit ke 1 minit lagi sebelum asar. Ya. Qada yang sebelum. Okey, boleh. Begitu juga seterusnya lah waktu-waktu yang boleh dijamak, boleh dijamak. Maghrib, Isyak, kena kira tu semua kedudukan tersebut. Zuhur, Asar, kena kira semua benda tu. Ya, Ustaz, itu orang muda Ustaz pun dah 5 kelas dah tak belajar Ustaz. Orang tu yang muda bawah dia tak, orang muda tu belajar kalau dah 50 ke atas Ustaz. Masalah zaman muda tak nak belajar. Maknanya ada hari ni dia dah lepas 50 tak dah terlepas. Dah lepas. Maknanya untuk anak-anak kita. Anak-anak je. Kalau kita dah untuk anak-anak kita, untuk ibu cucu kita, dia kaedah ni. Kedudukan ni bila mana kita nak kahwinkan anak sebenarnya. Tak kira anak lelaki, tak kira anak perempuan. Kita kena tanya benda ni. Hak asas-asas ni sebelum dia bermalam dengan isteri dia malam yang pertama tu, dia kena dedahkan benda ni pada isteri dia. Kalau sangkut dalam bab ni, dia akan bawa cara berpanjang. Kena cerita benda-benda macam ni, asas dia. Cerita masalah mandi wajib, mandi junub dalam bab haid, cerita clearkan semua sekali. Tapi benda ni, masa nak jadi penolong pendaftar nikah dulu, memang tak lulu. Tak lulu dalam masyarakat kita sebenarnya. Bila mana kita tengok balik, Allah Akbar, dia tak tahu. Tengok. Segi khusus tu dia tak ada. Wallahu a'lam. Kursus zaman sekarang ni lebih kepada ni sebenarnya. Lebih kepada ni. Minta maaf lah anak-anak bagi tahu. Bayar RM80 kalau dulu. Kalau sekarang ni wallahu a'lam berapa? Lebih kepada ni sebenarnya. Ada setengah-setengah. Dia kata, "Ustaz, saya bukan pergi. Hari pertama saya ada," dia kata. Lepas tu hari semua tak ada. Tapi yang bila dah daftar nama, CJ dapat tak? CJ dapat. Hak nak CJ tu je. Orang zaman sekarang ni dia bukan nampak ilmu, dia nampak benda. Nampak CJ dengan sebab CJ tu wajib zaman sekarang ni. Zaman sekarang syarat nak daftar nikah kena ada CJ. CJ kursus pra perkahwinan. Maka kita ni walaupun kita tak keluar CJ, kena tanya. Kena tanya. Benda-benda asal hak perlu diguna seberapa segera kita cerita pada anak-anak kita. Aku ni nak lepas kamu ni. Besok hari ijab kabul. Hari ni aku nak tanya benda-benda macam ni. Yang tahu kita tahu kan. Jumpa ustaz. Ada kayak bapak yang tak tahu. Jumpa ustaz mana-mana. Setakat hari ni Allah hak jumpa lah. Setakat hari ni semenjak anak duduk di Taman Khosah ni. 6 tahun dah lebih kurang. Seorang je mari jumpa. Dia nak kahwinkan anak dia. Dia ni ahli jawatan kuasa. Anak ahli jawatan kuasa masjid lah. Nama tak boleh bagi tahu lah. Besok nak kahwinkan anak dia. 2-3 hari sebelum tu dia datang bawa anak dia jumpa ustaz, duduk dengan ustaz. Cerita, suruh ustaz cerita balik benda-benda asal dengan isteri peringkat apa ni sebelum bermalam dengan isteri macam mana kaedah kita ni. Dia ceritalah secara terperinci. Dalam keadaan daripada hati ke hati kita cerita. Seorang. Kalau ramai-ramai lagi tu tak ada apa-apa. Kemungkinan kita husnuzan dia dah tahu lah. Husnuzan bukan kita nak jok, tak tahu tak. Besar kemungkinan dia dah tahu lah. Tapi bila mana kita test, memang ikut. Bila mana kita test tengok balik, kata terbabah habis. Tak apalah. Maknanya hak kita cerita malam ni bukan walaupun ustaz kita ni dah lebih homo ni ustaz. Dah. Bukan kira cerita lebih homo ni. Ilmu ni tujuannya bila mana kita tahu, kita nak sampai kepada orang hak sepatutnya. Anak kita ke, cucu kita ke, ni peranan kita sebenarnya. Okey, seterusnya 15 hari tu. Dia terputus. Okey, terputus. Daripada 15 hari, tengok dalam lingkungan 15 hari. Contohnya dia mari sehari, lepas tu berhenti. Tengok pada ghalib mula-mula. Tengok pada ghalib. Ghalibnya contohnya hak ghalibnya 7 hari. Tiba-tiba
Mari sehari, berhenti. Berhenti tu bila mana sehari sekurang-kurang haid tu. Sekurang-kurang haid. Bila mana berhenti, cek tengok, tak ada apa-apa. Macam mana kedudukan? Solat tak? Solat tak. Mandi tak? Mandi dalam bak ni. Duduk selang 2-3 hari. Mari pula. Haid ke istihadah? Haid ketika tu. Sukatan dia selagi mana selang tadi tidak mengatasi hari yang ke-15 daripada hari pertama tu, maka dia kira sebagai haid. Kira sebagai haid. Dah lebih pada 15 hari baru kira istihadah. Kira istihadah. Mana daripada hari pertama yang dia mula-mula tu. Hari pertama, lepas tu 3 hari tak ada, lepas tu hari keempat ada pula. Mana dia kira daripada hari yang mula-mula. Hari mula-mula. Bukan hujung dia hari yang ke-15. Walaupun hari ke-15 tu tak datang dah. Tengok. 15 tu kira penutup untuk hari yang seterusnya baru kira istihadah. Tiba-tiba hari ke-18 datang balik dalam sebulan. Hari ke-18 daripada hari pertama hak datang haid 18 ada pula. Hak hari ke-18 dan seterusnya tu kira haid. Kira haid pula. Kira istihadah. Kira istihadah ketika. Saya kata tadi 15 hari. Hari pertama, lepas tu dia break tu kata dah 6 hari. Hari 7 tu mari pula. Masih lagi kira haid. Sampai 15. 15. Tu hak sebanyak-banyaknya. Kalau dia datang sehari datang, esok dia berhenti. Datang. Mandi wajib. Nanti dia datang, tu dia berhenti mandi wajib lagi. Kalau dia macam tu lari pada biasa. Tapi kalau dah biasa benda ni, dia tak akan berlaku macam tu sebenarnya. Kecuali benda-benda yang kiranya sekali-sekala jumpa, kadang-kadang jumpa. Waliknya kalau dia datang 7 hari, waliknya 7 hari lah seterusnya. Kalau lari pun pergi 8 hari, dia tak akan lari. Cuba tanya Muslimah, dia tahu benda ni. Muslimah tahu benda gini. Tak, maksudnya macam ni Ustaz. Kalau ialah mana yang walik tu yang 7 hari ke apa itu biasa. Kalau macam dia datang 3 hari, dia kering, dan dia wajib mandi dah. Kemudian 2 hari tu dia datang balik. So dia tak sembahyang lah. Datang 2 hari lepas tu kering. Dia wajib balik mandi balik dah. Lepas tu dia sembahyang balik dah. Mana bila kering je wajib dia mandi wajib. Wajib sehingga 15 hari walaupun kalau tempoh 15 hari tu, kalau lari kejap ada, kejap tak ada. Kejap tak ada. Lari daripada jadual biasa. Dia pun tak boleh nak jaga dah benda-benda gitu dah. Lari daripada luar biasa. Biasanya selepas daripada bersalin. Dia nak nombor balik tu, kadang-kadang dia jadi pening dah. Tuang badan tu jadi pening. Kata sebelum ni macam ni, tiba-tiba lepas lahir anak kedua ni macam ni pula. Dia lagi. Tu benda-benda macam tu kita kena ambil kira pula. Nak stabil balik tu makan masa. Dan ada juga tak pernah datang ada. Haid dia tak pernah datang. Omong dah. Anda ingat masa belajar di Mesir tu ada seorang ustazah muslimah. Nama tak bagi tahu sini. Bagi tahu pun tak kenal kan. Dia ni lama tak datang. Memang dia kata bukan sekadar tak datang, memang tak pernah datang Ustaz. Tapi tak tahan dia mengadu pada kita. Kata pelik, kata ramai lagi muslimah di kalangan ustazah-ustazah. Dia cari pelajar-pelajar bodoh. Kebetulan masa tu diberi pentaklifan sebagai timbalan yang dipertua keluarga pelajar-pelajar Kelantan Mesir. Handle bahagian pendidikan. Maknanya ramai orang dekat dengan kita. Dalam sekali dia ni mengadu. Dia ni tak pernah datang. Umur apa masa tu? Umur 24 tahun. Tak pernah datang. Kata gini lah, kata kita cubalah kata dengan cara kaedah perubatan Islam apa semua sekali. Kita buat pelan-pelan. Kita buat mula-mula buat solat hajat. Lepas tu bagi minum air kat dia, air yang kita jampikan ayat-ayat suci Quran apa semua, ayat ruqyah apa semua sekali. Lepas tu suruh dia berhenti makan benda-benda sejuk. Selang tak silap anak 3 bulan lepas pada tu dia telefon balik, alhamdulillah ustaz, selepas pada 3 bulan haid dia mula datang. Ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Taala. Umur 24 tahun baru datang haid yang pertama. Umur 25.
Tapi cukup umur tak kira macam tu tu. Kira cukup umur tak. Mula kira cukup umur 15 masa tu. Umur 15. Apa jadi? Macam mana? Apa ada Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam lah. Kalau kita nak cerita sini kan, kemungkinan gangguan, kemungkinan Allah Ta'ala nak mengajar kita sebenarnya. Dengan kaedah-kaedah kita belajar ni kan, Allah Ta'ala nak ajar kita sebenarnya. Nak tunjuk jalan cerita macam mana ni. Tengok seterusnya. Ada satu lagi. Sila. Itu tempoh head tu. Tempoh bersih ada di kilo. Tempoh bersih. Tempoh bersih. Sekurang-kurang haid tadi 1 hari 1 malam, pertengahan 7 hari 7 malam. Lepas tu maksimum 15 hari. Okey. Tempoh suci. Tempoh suci pun 15 hari 15 malam dalam bab ni. Tempoh suci. Maknanya paling-paling pun 15 hari 15 malam lepas pada tu baru permulaan datang balik. Permulaan datang balik. Kecuali memang orang hak daripada awal lagi, memang dia ni istihadah daripada awal lagi sebenarnya. Dia datang dalam sebulan tu, kadang-kadang sepanjang bulan tak tahu nak ambil apa ni titik permulaan di mana. Sepanjang bulan datang. Nak kira macam mana? Kira balik pada awal. Kalau mari setiap bulan penuh 30 hari. Maka kira pernah berlaku tak pada diri dia permulaannya berapa hari bulan? Bulan hijrah. Berapa hari bulan? Kira hak balik pada diri dia sebelum ni datang berapa hari? Contohnya 7 hari sebelum ini. Bermula berapa hari bulan? Bulan hijrah. Tengok pada situ, berakhir pada situ. Maka hak selepas pada tu lebih daripada tu pergi pada 15 hari. Lebih pada 15 hari tu kira istihadah. Payah juga belum lagi. Sila. Ustaz, kalau datang waktu zuhur tak? Waktu zuhur dah masuk tapi tak sempat solat, kita lewat dah. Nak ganti, dah clear semua, gantilah zuhur tu. Ni dalam bab haid ke mana? Perempuan tu datang haid. Dah azan zuhur dah azan lah. Tu dia tak sempat solat, dia datang haid. So dah nak kena qada. Qada. Maknanya dia datang haid pukul apa? Pukul 3. Pukul 3. Masuk dah waktu tadi. Pukul apa? Pukul 1. Macam kita hari ni. Pukul 1 lebih kurang. Tiba-tiba dia pun goreng ikan, goreng ayam, buat tom yum, dia buat semua sekali. Dalam sekali pukul 3.30 datang haid. Dia kira melengah-lengahkan solat sebenarnya ketika tu. Dia kira dalam bab melengahkan solat dia wajib qada ketika tu. Bukan sekadar wajib qada, dan dia wajib bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia melengah-lengahkan solat sampai dia dah terlepas datang haid, sampai datang haid. Muslimat ni dia benda macam ni dia kena jaga betul. Sebab dia ada keistimewaan yang tertentu yang tak ada pada orang lelaki. Masuk je waktu, lebih-lebih lagi hari-hari dia boleh jaga dah sebenarnya, dia boleh rasa dah. Seminggu ataupun sehari dua sebelum datang dia boleh rasa. Macam kita muslimat pula. Dia boleh rasa dah, rasa macam mana hak betul-betul rasanya muslimat dia rasa. Tapi masa anak ngaji di pondok dulu tu kata macam tu. Dia kata boleh rasa hari-hari hak kita nak datang haid tu dia boleh rasa. Dan bila mana kita rumah tangga, kita boleh tahu mu isteri kita ni macam ni ni tak lama ni dia ni. Kita boleh tahu. Kalau macam ni cara tindakan dia ni, dengan sebab ni kita tahu. Maknanya kalau boleh masuk waktu terus solat sebenarnya. Terus solat. Jangan masuk dalam bab golongan orang yang melengah-lengahkan solat sebenarnya. Jangan masuk. Nifas seterusnya mewajibkan mandi juga nifas. Dan keempat, keluar darah habis beranak. Habis beranak. Tulisan dia tak apa. Kat sini ke keluar anak. Keluar anak tu. Betul tu keluar anak tu. Keluar anak tu wiladah. Lain tu. Keluar anak lain tu. Keluar anak tu wiladah. Wiladah tu lain. Ni nifas ni. Hak ni nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas bersalin. Selepas habis bersalin keluar anak, selepas waktu keluar darah. Okey. Ada tempoh sekurang-kurang, ada tempoh pertengahan, ada tempoh sebanyak-banyak. Okey.
Paling kurang, sekurang-kurang nifas ni satu lahzah. Satu lahzah ni satu kelipan mata. Keluar je anak, tengok-tengok, tak ada. Bukan anak tu tak ada. Darah tu kering terus. Mula-mula ada, tengok-tengok kering dah. Satu lahzah. Satu lahzah ni sekelip mata. Kelip, tak ada. Tu sekelip mata. Tengok-tengok, okey dah. Mandi. Tu sekurang-kurang nifas. Pertengahannya berapa hari? 40 hari. Pertengahannya 40 hari. 40 hari. Sebanyak-banyaknya 2 bulan 60 hari. Tu sebanyak-banyak. Tu bagi nifas. Lepas pada tu dia lebih kurang haid juga ni. Lepas pada tu tengok-tengok ada lagi. Istihadah. Lepas pada 60, masuk 61, 62, ada lagi istihadah ketika tu. Habislah penutup hari 60 dah mandi. Mandi wajiblah kita ketika tu. Lepas tu yang seterusnya kira istihadah kaedah macam tadilah. Nak solat tu kaedah macam nak cerita tadi lah. Kembali kepada awal-awal tadi. Kalau orang bedah macam mana? Bedah. Operation. Ada nifas tak? Tak ada nifas. Tak ada. Tak keluar. Maka dia kira dalam bab wiladah. Kena mandi, bersalin. Bukan kata dalam bab tu saja. Gugur keluar, seketul darah keluar. Lepas tu bukan haid ni. Keguguran berapa? Umur dalam kandungan 2 bulan. Gugur keluar. Kena mandi tak? Kena mandi. Dia masuk dalam bab beranak dia panggil wiladah. Tu nifas. Yang seterusnya, yang kelima, al-wiladatu. Kelima, keluar anak. Sekalipun tengok-tengok tak ada apa. Darah tak ada. Maka syarat keluar anak tadi dah menjadi penyebab, dah datang sebab pada seorang muslimah itu mewajibkan dia mandi. Wiladah. Terus masuk sini, kalau wiladah ni, kalau keluar anak sama ada pembedahan ke apa ke, dia tak ada darah, dia dah kering dah lepas mandi tu. Dia mandinya lepas dia dah keluar anak tu, dia wajib dia mandi dan dia terus boleh kena sembahyang terus. Ya. Kalau dia tak ada, tengok-tengok test tak ada. Memang tempat tu tak ada. Bila mana melalui pembedahan ni memang tak ada test pun. Habis disu skotok tak ada apa-apa. Memang terus mandi. Pasal apa? Ambil kaedah wiladah tadi. Mandi. Tak payah tunggu 40 hari. Tak payah. Kena ambil. Tapi bukan yang Tapi yang bekas operation tu kan? Masih nak mandi. Bekas operation tu yang dia tutup macam biasa. Tutup macam biasa. Lepas tu kaedah dia satu lagi, tepah tak boleh kena air tu, dia kena tayang. Ganti dengan tayang. Satu badan dulu, tempat-tempat tertentu hak boleh kena air, tempat hak tak boleh kena air tu ganti dengan tayang. Okey, macam kita ambil wuduk, tempat hak tak boleh kena air tu ganti dengan tayang. Jangan guling sudah. Tak boleh kena air ustaz, boleh. Okey, terus maknanya kena wuduk dulu dengan air dulu lah. Macam mana? Kena mandi dulu. Mandi tu. Mandi dulu. Mandi dengan air. Dia tak syarat. Mungkin kata mandi ni ambil baru diru macam tu. Maknanya dengan maksud mandi ni sebenarnya guna air yang sedikit pun boleh tak masak. Sekurang-kurang sebenarnya untuk mandi ni berapa berat dia, timbangan dia? Segantan ni 4 cupok, lebih kurang 1 baldi. Untuk mandi. Nak kaedah pandai-pandai tak ada, kita sapu je, rata semua sekali tempat-tempat tertentu tu, dan tak boleh kena tempat tu dengan sebab pembedahan. Maka ganti dengan tayamum. Debu tayamum ada jual sekarang. Tak boleh ganti terus tayamum. Nak ganti tu boleh tak? Boleh. Nak ganti terus. Dia ada banyak kaedah dalam bab ni. Ada kaedah yang utamanya gunakan air. Pak asas dia air. Gunakan air dulu. Last sekali tempat tak boleh kena air tu baru tayamum. Ada juga perbahasan kita boleh mula dengan tayamum dulu baru air. Ada juga mandi sampai tempat tu tayamum dan baru sambung balik.
Tapi hak paling afdal mana? Paling afdal. Paling afdal ni air dulu, last sekali baru tayamum. Last sekali. Saya bertanya ni, tayamum saja. Tayamum saja tak boleh. Tayamum saja tak boleh dengan sebab ada tempat yang apa ni boleh kita kena air. Kan? Sebab tayamum ni sekadar nak ganti tempat yang tak boleh kena air. Tapi ada tempat boleh kena air. Maka kena air. Macam kita apa ni hak sakit ni untuk ambil wuduk, anggota wuduk kaki dia sakit, patah sini. Kena apa ni masuk besi, lepas tu di sini. Adakah kita tunggu tayamum? Tak, bukan tunggu tayamum. Kena ambil dulu wuduk, terus dulu sampai tempat ni lalukan air, last sekali baru tayamum. Pasal boleh guna air lagi. Tapi buat apa Ustaz? Ha? Buku sebelah. Okey, last. Last. Kita ada macam ada apa? Lain kan? Pada kita setiap malam dah. Tadi sana. Dan sini sana. 2 hari je. Bisa tidur lah. Air saja dari itu kita lakukan tanpa tayamum. Macam mana? Yang tak boleh lalu air kita disapu saja. Sapu je. Lepas tu tak nak tayamum. Tak boleh. Tak boleh. Tak memadai. Pasal anggota asal tak kena. Cuma tu ambil sempurna je. Tak kena tayamum. Okey, akhir sekali wal mautu. Wajib mandi kau. Dalam ada yang keenam mati, wajib mandi. Siapa wajib mandi ni? Orang hidup. Orang hidup wajib mandi orang mati. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tadi kepada qaryah yang besar. Qaryah gitu. Qaryah ni, satu qaryah ni kalau lah ada berlaku seorang si mati, wajib mandikan dia tu. Dia tu apa ni, kita mandikan dia tu wajib. Tapi hukum kepada semua sekali fardu kifayah. Seorang buat, hak lain lepas. Seorang buat, hak lain lepas. Orang tak payah. Hak lain tak payah. Itu fardu kifayah. Wajib mandi ya. Dia bukan payah, bukan susah sebenarnya mandi jenazah ni, mandi hak paling senang. Dia lebih senang daripada mandi wajib. Mandi wajib biasa. Pasal apa? Pasal kita mandi orang hak dah tak orang dah mati. Kita buat macam mana pun dia boleh angkat tangan. Tak ada. Kalau angkat tangan cabutlah kita. Lagi senang. Lepas tu hak ramuan banyak-banyak kan tu air tu, hak tu air tu, hak tu dia panggil apa ni pelengkap lah. Aksesori dia panggil. Asal dia paling-paling tak ada lah. Niat dah meratakan air. Senang tak? Senang. Lepas tu pasal apa susah sangat? Takut lah. Takut. Aha. Setakat sapu air atas simen. Aha. Apa ni tangan sini nak tayamum pun tak boleh, nak apa ni nak wudu pun tak boleh. Okey, sapu apa ni, sapu lalukan air. Hak tayamum tetap kena tayamum sebenarnya. Pasal tayamum ni untuk menggantikan air. Tayamum ni tak syarat kata sebenarnya. Kau suruh gosok masuk celah buku ni, tak ada lagi debu ni. Ada bukan macam tu. Maknanya kita ambil syaratnya. Buat air. Walau sekadar lalu di atas balutan dah memadai ketika tu. Sekadar lalu atas ini pun kira memadai. Kena dua-dua juga. Kena? Syarat anggota wuduk anggota wuduk yang tak boleh kita kena air. Baru kena buat tayamum. Tapi kalau sini ambil wuduk tapi luka kat bawah, balut kat bawah, tiba-tiba tayamum, itu tak betul. Pasal apa? Pasal tak ada kaitan dengan anggota wuduk. Kecuali melibatkan mandi wajib. Pasal tutup je. Tak boleh. Kalau buka, doktor kata pendek omong. Masuk ke tempat lain, katakan semua tempat lain, tempat tu ganti dengan tayamum. Selesai. Macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Paling-paling kurang kita taklid mazhab. Ambil wuduk ni kat dinding ni. Taklid mazhab. Paling-paling tepek kat dinding tu. Ia jadi. Jangan ambil mudah sangat. Balik Ustaz ni. Kita ambil wuduk, lepas tu tayamum. Buat semayang macam mana Ustaz? Semayang kita boleh panjang, masa kita boleh sambung antara satu waktu satu waktu. Boleh. Macam mana? Hak tayamum tadi. Kalau kita tayamum. Hak tayamum tadi. Okey. Hak tayamum tadi pun
masuk dalam bab ganti tayamum ni untuk satu waktu juga. Mahmud nasib baik tanya. Untuk satu waktu juga. Masuk waktu seterusnya mula kaedah tu semula. Masuk waktu yang kedua mula balik. Nasib baik haji tanya. Taklid mazhab ni adakah macam kata kita di sini ke ataupun di tempat-tempat yang lain? Maksudnya kesukaran dia tu mana kata tempat tu susah. Macam sini tiba-tiba yang kita taklid tu padahal kata nak ambil wuduk situ kan. Tapi pasal malam ni taklid. Tak boleh dah. Jadi apa dia kaedah taklid mazhab ni tak boleh bermudah-mudah dengan mazhab kecuali darurah. Tengok ayat ada je taklid ayat mudah-mudah ayat ada tak sah. Dia kaedah tayamum ni sebenarnya ada air batal tayamum walaupun tak ada apa-apa. Tak ada apa ni tak ada buang air, tak ada keluar angin, tak ada apa. Batal dengan sendiri dah. Bukan kata apa-apa. Kita tengah-tengah solat. Solat tadi kita cari tayamum tu. Tengah-tengah solat tiba-tiba turun hujan. Macam mana? Batal tayamum kita. Bila mana batal tayamum, batal solat. Tengok. Kedudukan dia macam ni. Lepas tu macam mana? sekali? Tadi Hujan. Kalau kita tengah solat dalam keadaan kita ni bertayamum. Tengah-tengah solat, Allahu Akbar, solat. Tiba-tiba turun hujan. Kita ambil wuduk tadi. Dengan kaedah guna tayamum. Batal apa ni? Tayamum kita tadi. Dan bila mana batal tayamum dengan sendiri batal solat kita. Oh macam Jadi kalau kita tengah solat tu kita batalkan solat tu di Semula. Terbatas sendiri lah dengan Terbatal dengan sendiri. Ustaz, kalau kita sembahyang terbatas dengan sendiri lah. Kalau kita dah sembahyang, hujan itu. tiba-tiba baru turun hujan. Selamat Selamat. Selamat. Maknanya kita tayamum tadi dah habis solat baru hujan. Selamat lah. Selamat. Dah. Tak, ini kita berbalik pada Bermudah-mudah dengan mazhab. Anak takut lupa. Sekejap. Apa ni dalam bab bermudah-mudah dengan mazhab ni pun kita tak boleh. Nak lepas diri kita pun nak ikut mazhab ni. Lepas tu syarat nak ikut mazhab ni kita beriktikad dulu baru ikut. Kita ikut dulu, taklid dulu baru apa ni